Bismillahirrahmanirrahim. Pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita teruskan kepada anwa'un kinayah, yang mana kita dapat melihat tanqasimul kinayatu ila thalathati aqsamin. Kinayah itu terbahagi kepada 3 bahagian. Awalan kinayah 'anis sifah. Yang pertama kinayah 'anis sifah. ثانيا كناية عن الموصوف كناية عن الموصوف وثالثا كناية عن النسبة kinayah kepada ataupun nisbah, kiasan kepada nisbah. Jadi kita lihat satu demi satu bahagian kinayah ini. Di dalam buku teks anda telah pun disertakan contoh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kinayah anis sifah. Kiasan kepada sifat. Kiasan kepada sifat ini ialah kiasan yang dilakukan, kinayah yang dilakukan untuk menyembunyikan sesuatu sifat. Untuk menyembunyikan ataupun mengkiaskan sesuatu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Seperti contohnya di dalam buku teks anda, asyabatu na'umud duha. Asyabatu na'umud duha. Remaja perempuan itu tidur pada waktu duha. Na'umud duha. Remaja perempuan tidur pada waktu duha. Ini adalah satu kiasan. Na'umud duha ini adalah satu kiasan. Kiasan kepada apa? Apa kiasan tidur waktu duha ni? Kalau di kalangan masyarakat Arab, kiasan kepada al-ghani, iaitu kepada kekayaan. Jadi nak mengatakan bahawasanya remaja perempuan ini kaya, ghaniyah. Remaja perempuan ini kaya. Tapi dikatakan asyabatu na'umud duha, kerana dia tidur pada waktu duha itu sebab dia kaya, dah tak ada nak buat apa. Tak payah kerja, tak payah buat apa, duit dah berlambak. Jadi tak perlu buat apa-apa, tak perlu kerja, jadi dia tidurlah pada waktu duha. Jadi itu kiasan kepada sifat. Kinayah anis sifah. Jadi kalau kita rujuk semula kepada contoh yang kita dah bincangkan dalam mafhumul kinayah tadi. Jadi ini juga adalah kiasan, contoh-contoh kiasan kepada sifat. Yang Ustaz bulatkan nombor 1. Dan juga nombor 2 ini adalah kiasan kepada sifat. Anda boleh rujuk kembali kepada penerangan Ustaz dalam video yang sebelum ini tentang kinayah yang 2 yang Ustaz bulatkan tadi. Merujuk kepada kinayah anis sifah. Dia mengkiaskan kepada sesuatu sifat. Sebagai contoh, kalau dalam bahasa Melayu, kita ambil contoh kiasan di dalam bahasa Melayu. Apa dia? Ali seorang yang otak udang. Otak udang. Udang atau udang ada otak tak? Ada. Jadi otak udang itu boleh kita faham maksud yang asal, maksud yang sebenar. Tapi kita nak faham bukan Ali ni mempunyai otak sekecil otak udang, tak. Tapi kita nak bagi tahu yang Ali ini mempunyai satu sifat, iaitu sifat bodoh ataupun kurang pandai. Jadi ini contoh dalam bahasa Melayu untuk awak lebih mudah memahami kiasan kepada sifat. Yang disorok itu, yang dikiaskan itu merupakan satu sifat. Maka jadilah kinayah itu kinayah anis sifah. Baik, yang kedua, pelajar-pelajar sekalian, yang kedua adalah kinayah anil mausuf. Kiasan kepada mausuf. Mausuf ni apa? Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mausuf ini boleh jadi sama ada benda. Boleh jadi dia mausuf ini ialah manusia. Mausuf ini boleh jadi tempat, nama tempat. Mausuf ini boleh jadi apa sahaja.
okey, selain sifat. Selain kiasan yang nak kiaskan sifat, maka dia adalah mausuf. Okey, sebagai contoh, lughatud dhadi lughatun jamilatun. Bahasa dhad adalah bahasa yang cantik. Bahasa dhad bahasa yang cantik. Bahasa dhad bahasa yang cantik. Okey. So kiasannya kat sini ialah lughatud dhad. Okey, lughatud dhad. Lughatud dhad ini kiasan kepada al-lughatul arabiyah. Okey, kiasan kepada bahasa Arab. Kenapa kiasan kepada Arab? Sebab huruf dhad. Huruf dhad ni cuma ada di dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak sebut huruf dhad? Dhad tepi lidah ditekankan ke geraham kiri ataupun kanan. Okey. Jadi susah sedikit nak sebut. Okey. Jadi lughatul dhad ini huruf dhad merupakan ciri yang ada pada satu-satunya bahasa di dunia, iaitu bahasa Arab. Okay, jadi dikatakan kat sini lughatul dhad lughatun jamilah. Bahasa dhad adalah bahasa yang cantik. Jadi lughatul dhad ini kiasan kepada lughah Arabiyah. Yang mana lughah Arabiyah ini dia bukanlah sifat. Dia bukan sifat, maka dia termasuk dalam kinayah anil mausuf. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada contoh yang lain, dalam video yang Ustaz dah terangkan sebelum ini, kita dapat melihat contoh nombor 3 dan contoh nombor 4 adalah kinayah anil mausuf. Kiasan kepada mausuf. Sebab apa? Sebab dia merujuk kepada insan. Okay? Dia bukan merujuk kepada sifat. Okay? Dia merujuk kepada insan. Anda boleh rujuk kepada video sebelum ini yang Ustaz terangkan mafhumul kinayah untuk memahami lebih lanjut penerangan contoh yang Ustaz berikan. Dan yang terakhir adalah kinayah anin nisbah. Okey. Kinayah anin nisbah ini ialah kinayah yang dinisbahkan. Okey, kinayah kepada sesuatu sifat yang dinisbahkan kepada pemiliknya. Ustaz ulang lagi sekali. Kinayah anin nisbah ialah kinayah sesuatu sifat yang dinisbahkan kepada pemiliknya. Okey. Okey, yang dinisbahkan kepada sesuatu yang ada pada pemiliknya. Maaf, Ustaz tambah lagi. Okey, Ustaz ulang lagi sekali untuk lebih jelas. Kinayah anin nisbah ialah kinayah kiasan kepada sesuatu sifat, okey, yang dinisbahkan kepada sesuatu yang ada pada diri pemilik sifat itu. Okay, seperti contoh, inna fi thawbika majdan wa karaman. Sesungguhnya pada baju kamu itu ada kemuliaan. Okay, pada baju kamu. Okay, siapa yang mulia sebenarnya? Okay, pemilik baju ataupun baju dia? Sudah tentulah kita nak mengatakan yang mulia itu ialah pemilik baju, yang pakai baju. Okay, bukan baju tu yang mulia, tapi kita nak katakan yang pakai baju tu mulia. Okay, kita nisbahkan kepada bajunya. Okay, mungkin pada masa itu dia pakai baju yang cantik, pakai jubah yang mahal. Okay, jadi kita kata, wah, baju kamu ni penuh dengan kemuliaan. Okay, jadi nak kata bukan baju tu yang mulia, tapi kita nak mengatakan orang yang pakai baju tu yang mulia. Ataupun kalau nak lebih faham, kita ambil satu contoh bahasa Melayu. Okay, Ustaz dah terangkan dalam video yang sebelum ni, Ali poketnya tebal. Okay, Ali poket tebal. Okay, jadi Ali poket tebal. Boleh tak poket jadi tebal? Boleh. Okay, sebenarnya kita nak kata apa sebenarnya? Ali ni kaya. Okay, Ali ni sebenarnya kaya. Tapi kita gunakan poket tebal untuk mengatakan, untuk menisbahkan sesuatu kepada Ali. Okay, kita tak kata Ali kaya, tapi kita kata Ali poket tebal. Okay, poket tebal tu ada pada baju Ali, ada pada seluar Ali. Okay, kita nak mengatakan yang dia ni kaya.
Okay? Dan kita nisbahkan sifat kaya itu kepada sesuatu yang ada pada dirinya, okay? Ataupun sesuatu yang menjadi miliknya. Okay? Itu adalah kinayah anin nisbah. Okay? So baik, itu adalah bahagian-bahagian ataupun anwa'ul kinayah yang ada di yang dibincangkan di dalam tajuk ini. Okey, baik. Jadi cukup setakat tu untuk video pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.